bila kita bercakap tentang subsidi, kenapa subsidi ini dipopularkan? Sebab subsidi ni perkara yang paling mudah dan paling orang kata apa? Paling mudah nak dijual sewaktu nak pilihan raya. Itu isu yang pertama kan. Jadi bila subsidi ini disebut dalam konteks sebelum pilihan raya, maka rakyat melihat bahawa sesuatu akan diberikan oleh kerajaan kepada mereka. Namun apa yang kita tak bagi tahu kepada rakyat, subsidi adalah kos. Kosnya kepada siapa? Kepada kerajaan. Akhirnya kerajaan baliknya kepada siapa? Balik kepada rakyat. Walaupun kos subsidi itu bagi kepada rakyat, kita nampak macam orang kata apa, mengurangkan kos hidup rakyat itu, tetapi kita kalau kita calculate dari segi ekonomi, dia ada dead weight dekat situ. Dia ada calculation di mana kos itu balik kepada kerajaan, balik kembali kepada rakyat. Itu yang kita tak nampak bahawa balik kepada rakyat dalam bentuk apa? Dalam bentuk teks yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Kedua, bila subsidi itu tidak bersasar macam yang Prof sebut tadi, dia sebenarnya menguntungkan siapa? Dia menguntungkan kepada golongan yang sebenarnya tak memerlukan subsidi. Jadi yang kita bagi contoh kan, golongan yang dapat subsidi minyak ni kebanyakannya adalah mereka yang pakai kereta-kereta besar. Yang biasanya B40 umpamanya dia naik motosikal, dia naik kereta pun mungkin sisi yang lebih kecil. Jadi daripada segi penggunaan minyak dia tak sebanyak mereka yang menggunakan contohnya kereta-kereta besar, kereta yang lebih banyak. Jadi dekat situ kita nampak bahawa ada ketirisan dalam pemberian subsidi tersebut. Kenapa? Apa salahnya semua dapat, kita katakan. Isunya adalah bila mana kita bagi subsidi kepada semua golongan termasuk yang tidak memerlukan, kita akan ada lebihan kos yang kerajaan kena tanggung, yang sebenarnya benda itu boleh digunakan di dalam aspek dan bentuk pembangunan yang lain. Now, soalan dia, kalau kerajaan ini bercakap menarik balik semua subsidi, dia akan jadi kerajaan yang tidak popular. Kalau kerajaan bercakap nak bagi semua subsidi, dia akan membebankan kerajaan tersebut kalau sekiranya dia memerintah. So bagaimana? So dia kena ada orang kata satu penilaian yang baik, satu subsidi yang bersasar. Macam Prof sebut tadi, bertekanan dengan data. Siapa yang layak, siapa yang patut dapat. Dan yang lebih utamanya, nak subsidize ke arah mana? Apa yang kita nak subsidikan? Kita sebut banyak, umpamanya kalau Prof sebut tentang tentang beras katanya. Saya kata contohnya kita sebut Felda. Kita sudah subsidize, kita kata Felda itu selama puluhan tahun. Tapi adakah itu menyelesaikan banyak permasalahan yang kita hadapi? Contohnya, kalau saya nak bagi contoh lagi, kita pernah subsidize Proton. Setiap tahun, kerajaan dahulu bagi dalam bentuk R&D lebih kurang 200 juta setiap tahun. Still, pada waktu itu Proton tak boleh nak maju ke harapan, still perlu kepada subsidi kerajaan. Akhirnya, bila kita swastakan, diambil alih oleh syarikat daripada China, sekarang ini Proton sudah keluar. Dan mula boleh bersaing. Kerana apa? Now, ini yang saya nak bawa ni. Yang kerajaan lepas ini kena lihat. Yang pertama, ini cadangan saya, yang pertama dan juga ini kalau kita tengok ekonomis bercakap, bahawa kalau kita nak subsidizekan, kita subsidizekan ke arah beberapa perkara. Antaranya adalah R&D, education. Antaranya adalah peningkatan kepada teknologi. Yang ini kita kena fikir, kita kena subsidizekan supaya nanti bagaimana kita nak produce lebih banyak dengan menggunakan kos yang lebih kurang melalui teknologi umpamanya.